Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melihat bab 4 iaitu indeks, set dan logaritma. Lebih tepatnya subtopik 4.2 iaitu hukum set. Baiklah, sebelum kita memulakan pelajaran pada hari ini, kita lihat dahulu hasil pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, di akhir pembelajaran, saya berharap murid dapat memudahkan ungkapan yang melibatkan set dengan baik. Baiklah, seterusnya, untuk kriteria kejayaan pula, saya berharap murid berjaya untuk membezakan set dan bukan set, memahami hukum set, mengaplikasikan hukum set dalam mempermudahkan ungkapan yang melibatkan set. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama imbas kembali apa yang telah kamu pelajari sebelum ini. Yang pertama, kamu telah mempelajari apa itu set. Baiklah, set ini adalah suatu nombor punca kuasa 2 di mana A merupakan integer positif. Set ini juga memiliki nombor populasi yang tidak terhingga dan tidak berulang. Sebagai contoh, kita ada punca kuasa 3. Apabila kita tukarkan punca kuasa 3 itu kepada perpuluhan, kita akan dapati dia adalah sama juga dengan 1.0732058, yang mana nombor perpuluhan tersebut adalah nombor yang tidak terhingga, dan juga kita dapat melihat di situ nombor itu tidak berulang-ulang, dan juga 3 itu sendiri merupakan integer yang positif. Maka apabila nombor tersebut memiliki ketiga-tiga ciri yang menunjukkan dia adalah set, maka punca kuasa 3 tu kita sebut dia sebagai set. Dan contoh yang kedua, kita ada punca kuasa 2 1/4, yang mana apabila kita jadikan dia sebagai nombor perpuluhan, kita akan dapati dia adalah 0.5. 0.5 ini adalah nombor perpuluhan yang terhingga. Jadi, dia terdapat satu syarat yang tidak diikuti oleh punca kuasa 1/4 untuk menjadikan dia suatu set. Maka, nombor punca kuasa 1/4 itu bukan set, walaupun dia adalah nombor perpuluhan juga. Okey, seterusnya, kita melihat kepada hukum set yang telah kita pelajari. Yang kita telah pelajari, kita ada 2 hukum set, yang mana untuk A lebih besar daripada 0 dan B lebih besar daripada 0, kita ada yang pertama, apabila punca kuasa A didarab dengan punca kuasa B, kita akan dapat punca kuasa AB. Dan yang kedua, apabila punca kuasa A dibahagi dengan punca kuasa B, kita akan mendapati dia adalah punca kuasa A per B. Okey, itu adalah apa yang telah kita pelajari pada kelas yang sebelumnya. Baik, seterusnya kita lihat kepada contoh untuk permudahkan ungkapan yang melibatkan set. Okey, yang pertama sekali di sini dia bagi tahu untuk kita permudahkan setiap yang berikut dalam bentuk A punca kuasa B ataupun A set B. Okey, jadi pada soalan di sini kita ada punca kuasa 4, punca kuasa 24. Maafkan saya, dekat sini kita ada punca kuasa 24. Jadi kita perlu melihat apakah yang nombor yang kita boleh didarabkan untuk mendapatkan 24. Jadi, dekat sini kita dapati bahawasanya 24 ni adalah hasil darab daripada 4 dengan 6. Dan jangan lupa tanda punca kuasa 2. Jadi, kita dapati dia daripada hukum set yang kita tahu, punca kuasa 4 didarab dengan 6, kita boleh tulis dia sebagai punca kuasa 4 didarab dengan punca kuasa 6. Maka, dekat sini kita boleh tahu punca kuasa 4 ni adalah kuasa 2 sempurna.
Jadi, punca kuasa 4 kita dapati dia adalah 2. Dan 6 ni merupakan set. Jadi, kita tinggalkan dia adalah set 6. Jadi, ini yang kita dapat iaitu 2 set 6. Yang kedua pula, kita ada punca kuasa 2 162. Jadi, kita juga perlu kena pasti apakah nombor yang boleh didarab untuk menghasilkan 162. Jadi di sini kita ketahui bahawa 162 ni adalah hasil darab antara 81 didarab dengan 2. Jangan lupa punca kuasa. Seterusnya, kita tulis punca kuasa 81 didarab dengan punca kuasa 2. Jadi, punca kuasa 81 kita tahu dia adalah 9 didarab dengan punca kuasa 2. Okey. Jadi, kita dapatlah jawapan dia 9 set 2. Itu untuk permudahkan dalam bentuk A set B. Okey, seterusnya kita lihat lagi kepada contoh yang kedua. Baiklah, untuk contoh yang kedua ini, dia bagi kita punca kuasa 22 darab dengan punca kuasa 23 tambah dengan punca kuasa 26. Jadi, kita perlu permudahkan ini dalam bentuk yang termudah. Untuk permudahkan, untuk set ini, kita boleh menggunakan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan juga pembahagian. Kita akan melihat pada soalan yang diberikan. Jadi, dekat sini kita ada punca kuasa 22 darab dengan punca kuasa 3. Kita tahu apabila darab, kita boleh darabkan 2 dengan 3. Apabila 2 didarab dengan 3, kita akan dapat 2 darab dengan 3 ditambah dengan punca kuasa 6. Apabila 2 darab dengan 3, kita akan dapati dia adalah set 6 ditambah dengan 6. Disebabkan set dia adalah sama, jadi kita boleh tambahkan set ni begitu saja. Jadi set 6 kita tambah dengan set 6, kita akan dapati dia adalah 2 set 6. Okey. Begitu juga dengan soalan yang B. Soalan B dia bagi kita set 7 didarab dengan 6 tolak set 7. Jadi macam mana kita nak selesaikan permudahkan ungkapan yang diberi ni? Pertama sekali, kita perlulah darab ke dalam dahulu. Darab dalam terlebih dahulu. Jadi kita akan dapat 6 set 7 ditolak dengan set 7 darab dengan set 7. Jadi, dekat sini kita dah tak boleh buat apa-apa. Jadi, kekal 6 set 7. Tapi, untuk bahagian ni, apabila set didarab dengan set, kita akan dapati set darab dengan set, kita akan dapat nombor dia adalah 7. Okey, apabila set dia sama, apabila didarab sebanyak 2 kali, dia akan dapat nombor dia saja. Kalau set 7, kita akan dapati dia adalah 7. Kalau set itu set 8 didarab dengan set 8, kita akan dapat dia 8. Okey, jadi apabila dah dapat macam ni, kita pun dah selesai, dah tak boleh permudahkan lagi. Jadi, ini adalah jawapan yang terakhir kita. Okey? Okey, baiklah. Seterusnya,
kita ada sedikit latihan di sini. Cikgu nak kamu semua buat untuk soalan A, B, C, D dan juga E ini. Permudahkan setiap ungkapan yang diberi mengikut kepada contoh-contoh yang cikgu dah bagi sebelum ni, dan juga mengikut juga apa hukum-hukum cert yang telah kamu pelajari. Okey? Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.